Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini memang betul-betul membuatkan walaun mungkin akan menangis dan mungkin akan terkedu. Ada juga para pemerhati politik bebas mengatakan dengan pencerahan ini dijangkakan beratus-ratus ribu para penyokong Perikatan Nasional Pembangkang mungkin akan mula mempersoalkan ikutan mereka yaitu Perikatan Nasional dan mungkin mula akan berada di atas pagar. Silap-silap hari bulan kata mereka, ada yang mula menyokong kerajaan. Bukan saja ahli parlimen yang boleh berubah sokongan kepada kerajaan, tetapi ini kan pula rakyat yang ada kebebasan memilih, yang ada kebebasan bersuara, ada kebebasan dalam perlembagaan untuk demokrasi berparlimen. Hari ini satu lagi pendedahan yang menarik, yaitu siapa sangka di bawah pentadbiran Anwar Ibrahim, Putrajaya kini menambah peruntukan negeri kepada 8,9 bilion. Kalau anda pernah mendengar kononnya Anwar Ibrahim menganaktirikan negeri-negeri di bawah pemerintahan, di bawah pengaruh Perikatan Nasional, itu semua fitnah semata-mata. Siapa kata Anwar Ibrahim tidak mempedulikan kerajaan Perikatan Nasional? Kalau ikut fakta, Anwar Ibrahim ialah Perdana Menteri yang benar-benar mengambil berat Perikatan Nasional di semua negeri. Karena Anwar Ibrahim kata dia tidak peduli dengan kerajaan yang memerintah di sana. Yang dia peduli ialah rakyat yang tinggal di negeri itu juga adalah rakyat Malaysia. Dia kata mereka bukan rakyat negeri sahaja, tetapi mereka adalah rakyat Malaysia yang selayaknya patutnya sama-sama menikmati kemakmuran dan kekayaan negara ini. Jadi harap-harap walaun mulalah berfikir bahawa apa yang mereka dengar tentang keburukan-keburukan yang ditabur tentang Anwar Ibrahim itu semua adalah fitnah semata-mata. Putrajaya mengesahkan menambah peruntukan negeri kepada 8,9 bilion. Ini bukan jumlah yang kecil tapi sangat besar. Kementerian Keuangan berkata peruntukan untuk kerajaan negeri itu lebih tinggi berbanding RM 8,3 bilion pada tahun lepas dan RM 8,1 bilion pada tahun 2022. Maknanya Anwar Ibrahim meningkatkan tambahan peruntukan kepada setiap negeri tahun demi tahun, jauh meninggalkan kerajaan Perikatan Nasional yang pernah ada pada tahun 2022. Anwar Ibrahim meningkatkan dari tahun kepada tahun. Majlis Kewangan Negara bersetuju dengan keputusan Kerajaan Persekutuan menambah baik pemberian kepada kerajaan negeri berjumlah 8,9 bilion tahun ini. Kementerian Keuangan dalam kenyataan hari ini berkata, peruntukan pemberian itu meningkat berbanding 8,3 bilion pada tahun lepas dan RM 8,1 bilion pada tahun 2022. Katanya, peningkatan pemberian itu termasuk peningkatan pemberian penyelenggaraan jalan negeri kepada 5,4 bilion ringgit berbanding 5,2 bilion tahun lepas dan pemberian berdasarkan tahap pembangunan ekonomi, infrastruktur serta kesejahteraan hidup tahap sebanyak 400 juta ringgit. Selain itu, kenaikan pemberian pindaan fiskal ekologi EFT kepada 200 juta ringgit berbanding 150 juta ringgit tahun lepas dan penambahan pemberian khas tahunan kepada Sarawak dan Sabah kepada 300 juta berbanding 16 juta untuk Sarawak serta
129,7 juta untuk Sabah tahun lepas. Peningkatan pemberian kepada perpustakaan dan muzium negeri sebanyak 10% tahun ini. Bagi perbelanjaan pembangunan kewangan, Kementerian Kewangan berkata, RM39.4 bilion disediakan tahun ini untuk melaksanakan projek pembangunan negeri berbanding 36.7 bilion pada tahun lepas dan 28.8 bilion pada tahun 2022. Kelulusan permohonan kerajaan negeri diberikan berhubung kesiapsiagaan menghadapi sebarang kecemasan atau bencana alam seperti musibah banjir dan tanah runtuh yang boleh menyebabkan kerosakan jalan serta jambatan. Dalam hal ini katanya, Majlis Kewangan Negara meluluskan pembelian jambatan sementara Beli menggunakan peruntukan pemberian penyelenggaraan jalan negeri secara one-off bagi tahun ini dan kenaikan had untuk membiayai perbelanjaan pengurusan berkaitan penyelenggaraan jalan negeri sebanyak 10% atau 10 juta ringgit mana lebih rendah. Katanya, Kerajaan Madani bertekad memastikan hubungan antara kerajaan persekutuan dan negeri kekal utuh demi kebaikan rakyat, di mana hasrat itu dizahirkan melalui peningkatan pemberian kerajaan persekutuan serta peruntukan perbelanjaan pembangunan di semua negeri bagi tahun 2023 dan 2024. Perdana Menteri Anwar Ibrahim berkata, Kerajaan Persekutuan komited bekerjasama dengan semua kerajaan negeri dalam usaha memajukan pembangunan negara secara terangkum. Berlandaskan prinsip manusiawi dan rahmatan lil alamin yang membentuk kerangka ekonomi madani, penambahbaikan pemberian kepada kerajaan negeri dapat memberi langsung manfaat langsung kepada semua rakyat, tanpa mengira etnik, agama atau geografi, kata Anwar yang juga Menteri Kewangan dalam kenyataan sama. Beliau berkata peningkatan pemberian melibatkan semua negeri di Malaysia yang diberikan serentak. Walhasil, besarlah harapan saya agar pemberian ini dapat digunakan sepenuhnya oleh kerajaan negeri untuk menjamin kemaslahatan rakyat dan merancangkan pembangunan negeri dengan lebih mampan. Terdahulu, Anwar mempengerusikan Mesyuarat Majlis Kewangan Negara 2024 yang dihadiri Menteri Besar dan Ketua Menteri. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, 2 hari yang lepas, ROS telah pun mengumumkan kelulusan pindaan perlembagaan untuk Parti Bersatu. Ada yang bersorak gembira, ada juga yang seakan-akan mula bersedih. Ada mengatakan bahawa 6 ahli parlimen yang belot ini akan kehilangan kerusi mereka. Tetapi rupa-rupanya ini pula berita keputusan ataupun pendedahan, pencerahan malang buat Parti Bersatu. Ini apabila salah seorang daripada jawatan kuasa yang membentuk perlembagaan ataupun yang membentuk akta anti lompat parti akhirnya bersuara. Siapa lagi kalau bukan Nazri Aziz. Beliau merupakan salah seorang daripada pembentuk kepada jawatan kuasa pembentuk kepada akta anti lompat parti tersebut. Beliau mengetahui keadaan sebenar akta tersebut. Oleh sebab itu, beliau kata 6 ahli parlimen bersatu tidak perlu kosongkan kerusi. Itu dinyatakan sendiri oleh Nazri Aziz. Apa sebenarnya alasan Nazri Aziz menyatakan 6 ahli parlimen bersatu itu tidak perlu mengosongkan kerusi?
Enam ahli parlimen Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu tidak perlu mengusungkan kerusi mereka. Biarpun Jabatan Pendaftaran Pertubuhan ROS meluluskan pindaan perlembagaan parti itu. Menurut Ketua UMNO Pedang Rengas, Datuk Seri Mohamed Nazri Abdul Aziz, tujuan asal Akta Anti Lompat Parti dilaksanakan bertujuan mengelak berlakunya lagi cubaan menjatuhkan kerajaan seperti langkah Sheraton pada tahun 2020. Beliau menegaskan perkara itu merupakan asas utama akta tersebut dicadangkan dan dibentangkan di Parlimen pada tahun 2022. Kata Nazri Aziz, saya salah seorang anggota jawatan kuasa Akta Anti Lompat Parti di Parlimen ketika itu, dan tujuan akta ini digubal adalah untuk mengelak berlaku lagi gerakan seperti langkah Sheraton. Apa yang dilakukan oleh 6 ahli parlimen itu tidak menjatuhkan kerajaan, sebaliknya mengukuhkan, dan mereka tidak pernah mengisytiharkan keluar parti, kata Nazri Aziz. Jadi tidak ada keperluan untuk 6 ahli parlimen tersebut mengosongkan kerusi, kerana mereka tidak melanggar Akta Anti Lompat Parti. Mereka beri sokongan bukan untuk menjatuhkan kerajaan, sebaliknya mengukuhkan kerajaan, katanya ketika dihubungi Astro Awani pada Khamis. Selain itu, tegas Mohamed Nazri lagi, Akta Anti Lompat Parti juga diadakan bertujuan untuk mengelak dari ahli parlimen meraih keuntungan dari kerusi yang dimenangi. Katanya, jika tidak kerana akta ini, ahli parlimen boleh diperdagangkan atau boleh memperdagangkan kerusi parlimen mereka untuk keuntungan peribadi. Dengan adanya akta ini, mana-mana ahli parlimen tidak lagi boleh meraih keuntungan dengan menawarkan sekian-sekian harga untuk mereka menyatakan sokongan. Jika akta yang ada ini telah menghalang mana-mana ahli parlimen, jadi akta yang ada ini telah menghalang mana-mana ahli parlimen untuk mendapat keuntungan dari kerusi yang dimenanginya, katanya lagi. Mengulas lanjut, Mohamed Nazri yang juga Duta Besar Malaysia ke Amerika Syarikat menegaskan, isu memberikan sokongan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah sebahagian dari kebebasan bersuara dan merupakan hak asasi parlimen yang dijamin oleh Perlembagaan Persekutuan. Mereka bebas untuk menyokong atau mengundi mana-mana rang undang-undang yang dibentangkan oleh kerajaan dan tidak boleh disekat seperti mana yang dikehendaki oleh Bersatu, menerusi tindakan meminda perlembagaan parti mereka baru-baru ini, jelas beliau. Beliau menjelaskan, Akta Anti Lompat Parti juga digubal untuk menjimatkan perbelanjaan kerajaan agar tidak perlu diadakan pilihan raya kecil PRK kerana ada pihak yang sengaja mengosongkan kerusi. Adalah sangat tidak bertanggungjawab bila Bersatu mahu 6 PRK diadakan semata-mata kerana dendam dan marah terhadap 6 ahli parlimen tersebut. Mereka membuat keputusan menyokong Perdana Menteri Anwar Ibrahim demi untuk kepentingan pengundi mereka, tanpa meninggalkan parti. Jadi kenapa Bersatu begitu marah, katanya. Beliau juga menegaskan, kuasa untuk menentukan sama ada 6 ahli parlimen itu perlu mengosongkan kerusi atau tidak
terletak di tangan yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul. Muhammad Nazri menasihatkan Johari agar meneliti setiap ucapan yang dibuat ketika sesi libat urus dan mesyuarat yang dibuat oleh Jawatan Kuasa Khas Akta Anti Lompat Parti. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda untuk isu yang sangat panas, dan bagi kita pencerahan ini sangat jelas, mudah difahami, dan pastilah mungkin tidak akan disukai oleh Parti Bersatu. Kita jumpa lagi. Bye-bye.